Malaysia, seperti kita tahu, merupakan negara pengimport makanan dan kita terpaksa mengimport sebanyak 63.6 bilion ringgit makanan setahun, sama ada makanan secara direct dengan izin seperti sebagai contoh bawang, seperti kobis, gandum dan lain-lain, dan juga secara indirect iaitu seperti makanan haiwan dan sebagainya yang juga merupakan penyumbang kepada kenaikan harga haiwan tersebut. Sebagai contoh ayam, kita mengimport gandum, bijiran gandum dan soybean sebagai contoh, dan kos pengeluaran ayam 70% disumbang oleh makanan. Untuk makluman yang berhormat, komitmen kerajaan dalam membantu rakyat keluarga Malaysia untuk menangani kenaikan kos sara hidup dibuktikan dengan meningkatkan pemberian subsidi iaitu sebanyak 77 bilion pada tahun ini dan mungkin akan bertambah lagi berbanding dengan peruntukan asal sebanyak 31 bilion pada tahun 2020. Subsidi tersebut, saya boleh baca detail sikit. Minyak masak 4 bilion ringgit, gandum 40 juta, gas LPG 2.6 bilion, diesel 7.5 bilion, RON 95 27 bilion, tarif elektrik dijangka bagi 5 bilion ringgit. Jadi untuk mengurangkan tekanan harga, maka kerajaan meneruskan subsidi. Saya sebutkan meneruskan subsidi. Tidak ada subsidi yang ditarik. Kalau ada kempen-kempen mengatakan sila kembalikan subsidi, itu tidak betul kerana subsidi tidak pernah ditarik balik sejak daripada mula kita laksanakan. Saya beri contoh kesan daripada subsidi kita menyebabkan inflasi kita kekal rendah. Saya kira paling rendah di Asia Tenggara dan juga mungkin seluruh dunia. Inflasi kita kekal pada 2.8%, dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi mungkin meningkat kepada 8 hingga 11%. Saya bandingkan dengan negara lain. Negara jiran kita, Thailand, 7.7% inflasi. Singapura 5.6%. Indonesia 4.4%. Negara lain yang besar, UK, United Kingdom 9.1%. USA 9.1%. EU 8.6%. Maknanya kerajaan berbelanja lebih daripada 77 bilion bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di seluruh dunia. Dan kerajaan juga selain daripada memberi subsidi, kita tahu di pihak kerajaan Barisan Nasional dulu, termasuk di pihak kerajaan sebelah sana dulu, PH, juga bercakap soal subsidi bersasar supaya rakyat yang berhak saja mendapat subsidi, seperti golongan B40 dan sebahagian daripada N40, supaya T20 yang menikmati subsidi mungkin tidak perlu mendapat subsidi. Warga asing yang berada di Malaysia sekarang ini menikmati subsidi seperti rakyat kita yang lain. Jadi untuk itu, selain daripada kita memberikan subsidi, kerajaan juga menambahkan bantuan keuangan secara tunai melalui Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Sebab kita tidak boleh memberikan subsidi kepada setiap barang yang naik harga. Takkan bawang naik harga, besok kita bagi subsidi bawang. Jadi kita beri tunai. Setakat ini maksimum yang diperoleh oleh B40 ialah
sebanyak RM2,600 setahun. Saya umumkan baru ni fasa 2, daripada RM400 kita tambah menjadi RM500. Kita tambah 100, bukan kita bagi 100. Daripada 400 bantuan kajian, kita tambah 100 lagi menjadi 500, dan keseluruhan setahun sebanyak 2,600. Dan kita ada 2 fasa lagi akan datang ini, fasa ketiga dan fasa keempat. InsyaAllah kita akan tengok dari segi keadaan. Kalau perlu naik, kita naikkan. Kalau harga barang sudah stabil, kita tidak naikkan lagi. 2 perkara yang selalu disebutkan tentang ayam. Kita sebenarnya memberi subsidi kepada ayam untuk memastikan harga ayam tidak naik, iaitu sebanyak 1.1 bilion untuk ayam dan telur. Telur kita masih beri subsidi sebanyak 3% baru, 3 sen baru-baru ni. Mulai 1 Julai, harga ayam kita kurangkan 20 sen dari segi subsidi, dan kesan daripada tindakan kajian hari ini harga ayam dan juga bekalan ayam sudah pun stabil. Walaupun kita tetapkan harga kawalan RM9.40, tetapi purata nasional harga ayam pada 9 Julai telah menurun kepada RM9.22, dan negeri Pahang merekodkan harga terendah iaitu RM8.95. Jadi intervensi kerajaan menunjukkan kejayaan kerana ayam bekalan sudah pun stabil dan harga dapat dikurangkan. Mengenai minyak masak, ini yang dipersoalkan. Kita tidak tarik minyak masak secara keseluruhan. Minyak masak untuk kepentingan rumah, kegunaan rumah, di dalam paket ada tulis di paket tersebut untuk kegunaan domestik, itu kegunaan rumah. Jadi kita kekalkan minyak masak tersebut. Yang kita tidak teruskan ialah minyak masak di dalam botol, kerana bermula pada bulan Ogos 2021 sewaktu PKP diperkenalkan subsidi minyak masak berbotol ini selama 3 bulan. Tetapi kerana ekonomi masih tidak dibuka ketika itu, jadi kita terus sambungkan. Dan seperti kita tahu 1 April kita telah membuka ekonomi kita, jadi tiada keperluan nanti untuk minyak masak berbotol, maka kita hentikan subsidi untuk minyak masak berbotol, tetapi untuk kegunaan rakyat biasa, B40 dan sebagainya, minyak masak berpaket, kita masih teruskan subsidi sebanyak RM4 bilion. Yang selalu kita banding-bandingkan adalah minyak masak 5 kg. Sepatutnya kita bandingkan antara minyak masak dalam paket 1 kg, 1 kilogram berharga RM2.50 dengan minyak botol dalam botol 1 kg. Dan harga minyak botol 1 kg, minyak masak 1 botol 1 kg adalah RM9, iaitu kalau tidak disubsidi, minyak masak akan berharga RM9. Tapi minyak masak, oleh kerana harganya terlampau jauh bezanya, maka banyak diselewengkan, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sedang mengambil tindakan untuk memastikan penyelewengan dapat dikurangkan. Itu perkara yang saya sebutkan, itu sebahagian daripada intervensi kajian, selain daripada pelan jangka pendek, pelan jangka panjang yang telah saya umumkan beberapa kali mengenai pelan jangka pendek untuk kita mempasti dapat kita kurangkan dari segi kesan kenaikan harga, dan tindakan-tindakan kajian banyak yang kita laksanakan telah berjaya menstabilkan barangan, bekalan dan juga menurunkan harga.